Hai cikgu-cikgu, harap semua sihat-sihat saja pada hari ini. Dan untuk video kali ini, saya akan terangkan cara untuk menghasilkan latihan yang boleh digunakan oleh cikgu-cikgu untuk murid menyiapkan secara atas talian. Okey, jenis alat yang ingin saya memperkenalkan ialah live worksheets. Okey, live worksheets ini sebenarnya agak bagus, agak membantu bagi saya. Saya tidak pasti adakah semua cikgu, mungkin sesetengah cikgu yang pernah mendengar ataupun menggunakan alat ini. Okey, live worksheets ini dia membenarkan murid untuk bukan saja membenarkan murid untuk menyiapkan latihan secara atas talian, tapi saya rasa dia juga agak berinteraktif sebab live worksheets ini dia membenarkan dia akan semak jawapan secara automatik dan dia akan bagi jawapan dia akan bukan bagi jawapan lah, dia akan bagi markah dia akan bagi markah terus selepas murid semak jawapan, tekan semak jawapan itu. Jadi bukan itu sahaja, tapi cikgu juga dapat memasukkan video ataupun audio ataupun apa-apa bunyi saja ataupun gambar saja dalam latihan itu, dan murid selepas mereka menonton atau mendengar, mereka boleh terus menjawab. Maksudnya mereka tidak perlu bagi pautan lain, pautan itu, pautan ini ataupun bagi laman web yang berlainan untuk menonton video ataupun mendengar audio yang diminta oleh cikgu. Semuanya dalam satu latihan sahaja. Memang sangat senang. Okey, dan cikgu juga tidak perlu menggunakan buku, tidak perlu menyuruh murid mengambil gambar, dan cikgu perlu semak jawapan mereka secara macam mana cakap tu, dalam laptop ataupun dalam melalui handphone. Sebab sekarang COVID-19 kan. Jadi susahlah juga bagi mereka nak mengambil gambar macam tu. Jadi bagi saya rasa ini memang agak berguna terutamanya untuk waktu sekarang, dan memang dia menyenangkan, memudahkan cikgu-cikgu kalian. Okey, jadi pertama sekali sebelum cikgu menggunakan alat ini iaitu live worksheets, cikgu perlu menghasilkan latihan itu dahulu melalui Word document. Bagi saya menghasilkan latihan itu melalui Word document. Ya, mungkin cikgu ada cara yang berlainan, mungkin PowerPoint ke ataupun dokumen yang lain ataupun apps yang lain. Okey, lepas cikgu menghasilkan latihan itu, cikgu kena simpankan dalam bentuk PDF ataupun gambar. Format dia ialah JPG atau PNG. Okay, dalam slide ini, saya telah menghasilkan latihan melalui Word document. Dan seterusnya, saya simpankan latihan ini dalam bentuk PDF. Dan okey, ini apa yang dia nampaklah selepas dia menjadi PDF. Nah, cikgu boleh pergi laman web Google dan typekan live worksheets. Memang dia akan muncul dekat Google, dan sekiranya cikgu belum berdaftar, cikgu belum menjadi ahli untuk live worksheets ataupun tidak pernah menggunakan live worksheets lagi, dan cikgu kena mendaftarkan diri dahulu. Mendaftarkan diri ini sebenarnya agak senang. Itu cikgu hanya menggunakan username ataupun email dan juga password, dan itu sahaja. Cikgu selesaikan semua dan cikgu boleh terus untuk menghasilkan latihan itu. Okey. Selepas mendaftarkan diri, cikgu boleh tekan Make Interactive Worksheets. Okey, dekat Make Interactive Worksheets ini, dia ada bagi 3 pilihan,
iaitu sama ada menonton tutorial, menonton video tutorial ataupun get started. Maksudnya terus menghasilkan latihan. Jadi cikgu boleh buat pilihan sendirilah sama ada nak menonton atau nak hasilkan. Okey. Langkah pertama bagi cikgu ialah cikgu kena browse dulu PDF yang telah cikgu simpan, latihan yang telah cikgu simpan itulah dalam bentuk PDF. Sebenarnya dia juga telah sudah memberitahu format-format yang dibenarkan, docs, PDF, JPG atau PNG, dan size yang dibenarkan juga 5 MB. Dan selepas cikgu mendapatkan file itu, cikgu boleh terus tekan upload. Okey, ini ialah file dokumen saya yang sudah dimuat naik. Terdapat 6 butang di atas itu yang agak penting bagi cikgu untuk tumpukan perhatian. Okey, jadi pertama sekali saya isikan jawapan dahulu. Kenapa kita perlu isikan jawapan dahulu? Okay, sebab kalau cikgu isi jawapan dahulu dan cikgu nak semasa murid menyiapkan latihan ini dan murid kena semak jawapan dan live worksheet ini, dia akan otomatik semak jawapan betul atau salah untuk cikgu. Jadi itulah sebabnya kita selepas kita muat naikkan latihan ini, kita perlu isikan jawapan itu dahulu. Tapi bukannya semua jenis latihan cikgu boleh terus isi macam itu saja. Sebab latihan yang berbeza, macam latihan yang drag and drop, latihan gariskan, padankan, ataupun latihan yang ada banyak pilihan, tekan-tekan macam tu saja. Semua tu dia menggunakan cara yang berlainan untuk cikgu meletakkan jawapan ke dalam soalan itu. Okey, bagi saya dalam slide ini, soalan ini dia hanya meminta murid untuk meletakkan, mengisi, menaipkan jawapan ke dalam ruang itu sahaja, dalam jadual itu sahaja. Jadi apa yang saya perlu lakukan cuma tarik saja kotak putih saja. Sekarang macam ni mungkin tak begitu nampak sangat, tapi kalau cikgu cuba menghasilkan, cikgu akan mengesan bagaimana kotak itu yang saya describekan itu. Jadi cikgu tarikkan kotak itu. Sebenarnya kotak itu dia macam ruang yang boleh digunakan, yang disediakan bagi murid untuk mengisi jawapan, besar atau kecil itu sahaja. Okey, jadi kalau cikgu nak tahu cara yang lain untuk latihan yang berlainan mengisi jawapan itu, cikgu kena pergi tengok live worksheets video tutorial. Di sana mereka ada ajar cara yang lebih banyak lagi, lebih lanjut lagi lah. Okey. Ya, cikgu ada soalan itu mempunyai lebih daripada satu jawapan dan cikgu perlu menggunakan tandal itu. Okey, jangan lupa tandal itu. Kalau tidak, cikgu letakkan satu jawapan saja dan semasa murid mereka mengisikan jawapan yang berlainan tapi boleh juga diterima, maka live worksheet ini tetap akan menyemak jawapan itu sebagai salah. Jadi kesianlah bagi murid itu juga kan. Okey. Ini adalah jenis latihan kedua bagi saya, soalan yang soalan terbuka ataupun soalan yang boleh menerima jawapan yang berlainan mungkin. Okey, jadi sebab saya nak tengok apa yang murid akan letakkan peribahasa itu, jadi saya untuk soalan jenis ini, cikgu hanya perlu tarik kotak itu saja, iaitu memberikan ruang bagi murid mengisi jawapan itu sahaja. Tak perlu mengisikan apa-apa jawapan. Sangat senang, kan?
Okey, inilah semua yang sudah saya siapkan. Jawapan-jawapan sudah saya isikan. Dan seterusnya, tekan butang kedua. Okey, butang kedua itu ialah preview. Okey, preview ini fungsi dia ialah bagi cikgu untuk mengetahui kelihatan latihan yang telah cikgu hasilkan itu, bagaimana ia kelihatan semasa murid menerima dan semasa mereka ingin mengisi jawapan itu. Jadi, semua kotak-kotak itu ialah apa yang telah saya tarik tadi. Jadi kalau semasa dalam preview, cikgu rasa kotak-kotak semua itu sangat cantik, tak ada sengit, tak ada apa-apa pembetulan, dan cikgu boleh terus bagi butang ketiga iaitu save. Okay. Ini adalah butang ketiga iaitu save. So, kalau tak ada apa-apa pembetulan, cikgu teruskan save dan ada dua jenis save di sana. Satu ialah I want to share, satu ialah I want to keep. So, sekiranya cikgu rasa latihan ini boleh dikongsikan kepada pendidik yang lain, kepada cikgu yang lain ataupun murid-murid yang lain ataupun ibu bapa yang lain, dan cikgu boleh tekan yes, I want to share. Okay, tapi sekiranya cikgu rasa cikgu nak simpan sahaja untuk diri sendiri, dan cikgu boleh tekan no, I want to keep it private. Okay, selepas tekan butang save itu, apa yang perlu dilakukan ialah cikgu kena isi dahulu semua maklumat yang diperlukan. Okay, maklumat yang diperlukan itu termasuklah tajuk untuk latihan itu bagi saya ialah tajuk pengenalan kepada peribahasa, dan seterusnya bahasa yang digunakan, Malay ke, English ke, Chinese ke, bahasa Cina kan, bahasa Jerman ke, semua dia ada. Okey, dan apakah subjek ini dalam sekolah, dan dia bagi kumpulan apa, tingkatan apa ataupun tahun berapa. Okey, main content dia ialah isi-isi dia yang penting dalam latihan itu. Macam saya rasa ialah pelbagai jenis peribahasa lah kan dalam latihan itu, dan cikgu boleh tambah lagi latihan ini sesuai untuk murid-murid umur berapa, dan cikgu boleh pilih sama ada nak share dokumen atau nak embed in other websites. Dan sekiranya semua sudah siap diisi, cikgu boleh tekan save yang terakhir itu. Semuanya sudah siap, dan pautan itu yang ditunjukkan itu sangat penting, sebab pautan itu cikgu boleh gunakan, cikgu boleh copy pautan itu, sebab pautan itu ialah worksheet, ialah pautan kepada worksheet cikgu yang hasilkan itu. Di pautan itu cikgu boleh berikan kepada murid-murid supaya mereka boleh menggunakan pautan itu, dan mereka boleh terus melayari dan terus buatkan kerja rumah itulah. Okey, tapi apa yang perlu diberikan perhatian juga ialah cikgu perlu memberitahu murid dahulu sama ada latihan yang sudah disiapkan, cikgu nak mereka semak jawapan sendiri atau cikgu nak mereka emailkan. Tapi kalau soalan itu cikgu ada soalan terbuka atau soalan subjektif, soalan esei, then cikgu tidak bolehlah menyuruh mereka semak jawapan, sebab worksheet ini memang tidak akan semak jawapan sama ada betul atau tidak bagi soalan esei ke soalan subjektif itu, kecuali cikgu isikan jawapan dahulu bagi live worksheet untuk semak. Jadi cikgu kena bagi email kepada murid sekiranya cikgu nak mereka hantarkan email. Okay, dekat sini dia akan meminta murid untuk isi nama mereka, subjek itu dan juga email ataupun kod.
Jadi cikgu jangan lupa bagikan email. Tapi kalau cikgu nak mereka semak sendiri, mereka kena tekan check my answers. Dan seterusnya dia akan muncul markah yang ada bagi murid itulah. Okey. Jadi bagi saya ini memang sangat senang, sangat mudah untuk digunakan. Saya rasa saya sampai sini saja untuk penerangan berkaitan dengan penghasilan latihan yang boleh digunakan secara atas talian. Jadi sekiranya cikgu rasa ingin tahu lebih lanjut lagi, cikgu boleh melayari pautan yang telah ditunjukkan dalam slide ini berkaitan cara-cara ataupun cara-cara lain bagi soalan jenis latihan yang berlainan. Okey, selamat mencuba.